So untuk anak-anak muda yang sebelum nak kahwin what is your advice dari segi budgeting kepada mereka? Apa yang budget yang diorang boleh pakai sekarang ni? Budget yang diorang boleh pakai. Before I jawab tu, I rasa kita kena ada satu mindset bahawa budget duit gaji kita ni adalah aset kita yang paling besar. I rasa ramai orang tak faham konsep ni. Okay? Duit gaji kita adalah aset kita yang paling besar, di mana kita boleh jadikan aset kita tu berkembang untuk apa? Contohnya untuk wealth creation, wealth protection, bina kekayaan, untuk retirement later. Tapi most of us, especially mungkin anak muda lah kan, bila kita dapat gaji, we tend to think gaji ni untuk self healing, untuk travel, untuk benda-benda yang seronok saja. So we have to tukar sikit mindset kita. Gaji ni adalah aset kita untuk kita bina kekayaan, untuk retire later, untuk maybe start up a business. Apa bergantung kepada kita ni nak macam mana, apa financial goals kita. So that's the first thing lah. Sebelum kita nak cakap you kena guna budgeting 50-30-20, 70-20 ke, zero based budget ke, itu semua cara. So mindset first, cara tools lah. So maknanya kalau dia tak clear lagi objektif duit dia tu, dia kena clearkan dulu lah. Because kalau you tak clear, you takkan nak buat. You won't willingly nak buat budgeting. Itu yang selalu I perasan lah. Kalau you tak ada financial goals, especially, you tak akan rasa macam I have to do budgeting. Sebab budgeting ni you kena ada willingness nak buat, because you nak tracking your money kan, and then you nak kena isi spreadsheet ke, you nak kena tulis-tulis lah. It takes effort. So kalau you tak rasa macam kenapa aku kena buat benda ni jadi you takkan buat lah. Sama je konsep dengan everything else kan. Willingness kena datang dulu. Willingness tu datang daripada macam I sedar, I know that my income ni actually kalau I divert ke sini income I boleh jadi my biggest asset lah. So assuming yang dah tengok kita berletih selama 20 minit ni, dia memang nak tahu daripada Nafisah sendiri, budget apa yang paling sesuai untuk most Malaysians pakai, ataupun maybe ada a few ones yang Nafisah dah sebut tadi tu, macam 50-30-20 dan juga zero based budgeting. Apakah perbezaan antara semua budget kat luar sana dan mana yang sesuai untuk whichever people? Dari pengalaman I coaching orang buat budgeting, I rasa yang paling simple ialah you kena tahu you punya savings berapa dulu. Savings berapa? Meaning peratusan savings. Peratusan savings berapa? Tadi kita cakap 50-30-20 kan. Dalam 50-30-20, 20% is saving. Saving and invest. So sebenarnya kalau usually I jumpa ramai ni, dia macam alah malasnya nak tracking everything kan, nak tahu berapa percentage tu. So you just track your saving dulu. Track your savings. Track your saving dulu. Means you sepatutnya dah tahu dah. Kalau I tanya soalan ni, berapa persen gaji you saving? So do you have a rigid answer? So sebagai contohnya, saya save memang tetap sebulan 1,000. So you ada rigid answer? Dah okay. Okay, then ngam lah, cantik lah. Tapi kalau you tak ada, maksudnya you tak boleh jawab, maksudnya you belum ada habit savings tu lagi. Adakah sebab mereka ni saving selepas diorang dah belanja? Yes. So itulah dia, kita nak cari punca dia. So okay, bila you dah tak tahu you ada berapa persen of your daripada income you ada saving, ataupun you tak ada langsung saving. So dari situ sebenarnya kita kena tengok, apa masalah dia. Macam mana nak track masalah dia? Memang kena tracking duit you. Dapat gaji, at least buat sebulan hingga 3 bulan lah. So the best sebulan hingga 3 bulan, track duit you pergi mana, apa kebocoran duit yang ada. Macam saya cakap tadi, gaji kita aset paling besar. Okay, lepas tu orang selalu cakap naikkan gaji. Kalau gaji tak cukup, orang selalu cakap apa? Naikkanlah gaji. Buatlah side income kan. Things like that kan. Tambah gaji kan. Tapi kalau kita tambah gaji, tapi poket kita dibocor. Bocor, okay. Masuk bocor. So selalu keluar makan contohnya. Kebocoran tu depends. Banyak lah, depends on the person. Depends on the person. Okay. Bocor tu kebocoran ke mana? Itu yang tracking tadi. So track your money at least 3 bulan, nak tengok sebenarnya kebocoran tu pergi mana. So let's say dah dapat tracking, dah jumpa, apa boleh buat? So pertama sekali tampal kebocoran. For example, kita tengok tracking kita, banyak bocor dekat bayar kereta. Ada kereta 3 yang guna 2 orang. Kadang-kadang 1 kereta je jalan. So kat situ you dah nampak dah. Jual lah 1. I mean, yes, why not? Ikut situation lah. Yes, why not? Kan?
So itu yang I kata, kebocoran ni bila you tracking, you akan nampak dan setiap orang berbeza kebocoran dia. I tak boleh cakap 3 kereta ni duit you tengok by judging, takkan you sampai 3 kereta. Tak boleh nak judge macam tu. Maybe 3 tu memang dia guna. Usually 2 lah kan kita guna kan. Okay. So macam tu. Macam I dulu, kebocoran I pada kereta, which bayar banyak dekat kereta. Bayar banyak dekat kereta, tapi bila kita kontra balik, kita nak tengok betul, maybe I mampu bayar kereta banyak kan. Tapi bila bayar kereta banyak, saving sikit. Saving percent tadi. Saving percentage tadi kan, yang kita kira saving ratio. Yang kita cakap savings ratio tadi. So kita compare balik, saving ratio kecil, bayar kereta banyak. So inilah kebocoran aku. So we have to judge duit kita sendiri. Tak ada orang boleh judge better selain daripada kita sendiri. Because macam orang kata dia minum kopi banyak, you know, all those things lah. Sekarang kan isu kopi banyak lah apa kan. You je boleh judge, betul ke kopi you banyak ke you okay je. Percentage kopi you ni kecil je. Saving you 50% kot. Kopi you 5% je. So you have to judge duit you sendiri. Adakah semua ni ada didiscusskan dalam cash flow edit? I ajar cara you buat budgeting. Maksudnya the basic, you memang kena buat you punya master budget. Maksudnya bila you dapat gaji, apa sebenarnya duit-duit you pergi mana? Pergi essential, pergi financial freedom account, pergi savings. Last kali you sepatutnya bayar once. Okay. Last kali last kali. So semua ni I dah ajar. Maksudnya I ajar dalam the cash flow edit, I ajar dalam budget planner, budget spreadsheet I. Cuma you kena nampak. Maksudnya bila kita buat ni, kita kena buat dengan bukan sekadar nak dapat numbers. Budgeting dia bukan sekadar nak dapat numbers 50%, 30%, 20%. No. What's beyond that? 20% saving. Sepatutnya I 20% saving. Tapi maybe I sebenarnya boleh 25%. I need 30% saving in order I nak retire awal. For example, connect balik dengan apa financial goals kita. I cakap I nak retire awal 45, 50. Tapi my savings ratio 10%. Dia tak connect. Kan? So dari situ sebenarnya okay, sepatutnya my saving ratio kena 50% lah kalau I nak retire awal sangat tu.